buat sikit je. Ya, 25 boleh ah. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini kumpulan kami Tunda 2 nak membentangkan portfolio Malbat Misi Bakaram. Jadi saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Syamra Izzati binti Muhammad Syafi'i, AM 2304013260. Terusnya Nama saya Nurul Ain Adriana binti Zulkifli. ID saya AM 2304 01. 0403 nama saya Nur Aina Izzati binti Zulkifli, nombor AM 2304013536. Okey, nama saya Nur Fadli Syarah binti Umar Azlan. Nombor ID saya AM 2304012088. Nama saya Nur Irin binti Abdul Sumri, nombor ID AM 2304013530. Nama saya Hidayah binti Syamsuri, nombor ID AM 2304013245. Untuk permulaan ini, berjaya berdasarkan kisah benar pada tahun 1993, dilakukan semula pada tahun lepas 2023. Pada permulaan cerita, tentera Malaysia pergi ke satu tempat dan menemukan satu tempat yang diduduki oleh pengganas. Lepas tu, semasa peperangan berlaku, Korporal Shah cedera ditembak oleh pengganas Somalia. Seterusnya, Lieutenant Korporal Zulkifli mencuba untuk membunuh musuh di luar kereta terbang dan dimarahi oleh Lieutenant Korporal Ramli. Tahu kan kereta kebal, pastinya atas tu dia boleh tengok kat situ. Dia keluarkan badan dia separuh untuk tembak. Tentera Malaysia memasuki ke dalam satu bilik yang penuh tebusan. Terdapat seseorang tentera yang masuk dan terkejut bom yang pengganas Somalia tu letak bom bawah kapet. Bom yang mengakibatkan letupan di dalam bilik tebusan di dalam bilik tebusan tersebut. Di dalam situasi tersebut, Lieutenant Ali tercedera mengakibatkan keadaan menjadi huru-hara. Abdel disuruh oleh Lieutenant Dahari untuk bicara dengan pengganas Somalia untuk melepaskan tahanan. Lieutenant Dahari ini suruh Abdel ni cakap dengan pengganas Somalia, cakap bahasa Somalia. Lieutenant Dahari membuat taruhan antara pengganas Somalia untuk melepaskan tahanan tersebut. Lepas tu tentera Malaysia ni berjaya menyelamatkan tebusan dan membawa tebusan ke titik pertemuan. Seterusnya, dua tahanan hilang. Hamid, Jemaat, Khalid dan Abdel mencari dua tebusan yang hilang dan berjaya menyelamatkan dua tebusan dengan bantuan dari Abdel. Seterusnya, Malbat, tentera Amerika Syarikat dan Pakistan mendengar taklimat tentang misi Bakaram. Objektif mereka ada dua. Satu objektif A di lokasi Nahas Super 61. Lokasi B dan objektif B lokasi Nahas Super 64. Objektif misi tersebut ialah untuk selamat anggota tentera Amerika Syarikat. Masalah yang dihadapi untuk blok permulaan ini, tentera Amerika Syarikat hanya ingin menggunakan perkhidmatan kenderaan kereta kebal, bukan tenaga tentera Malaysia pun. Seterusnya, Major Osman marah kepada MP 19
sebab mereka tak pernah ikut misi Bakara ni. Khususnya Angkatan Tentera Malaysia kelihatan gelisah terhadap Amerika Syarikat. Tentera Malaysia tiba di Mogadishu dan terkena serangan bertubi-tubi. Pakistan berundur disebabkan tidak mereka pergi peperangan pada waktu malam. Lepas tu satu kereta kebal ni dia paling depan. Dia pergi waktu malam, so dia tak nampak yang depan tu. So dia pun tak dapat teruskan, dia pun stop. Okey, perkembangan untuk dalam filem Malbat ni yang pertama, pada Julai 1993, unit tim Alcon ni telah berjaya menyelamatkan beberapa tulisan di Hotel Paradisio 50 km dari Mogadishu. Okey, waktu peperangan tu berlaku, Kopersia cedera dan mereka masukkan dia ke dalam kereta perisai. Kereta kebal lah. Kereta perisai dan pulang ke dia punya pangkalan tu. Okey. Dalam beberapa hari pula, tentera pihak atasan macam pihak atasan kolonial itu mendapat panggilan daripada Kolonel Watt di Ibu Pejabat Unisom untuk meminta bantuan daripada Malbat untuk kuatkan pasukan keselamatan di Newport. Okay. Mereka membuat satu perjumpaan tentang misi baharu dari tentera Pakistan, Malbat dengan tentera USA. Akan tetapinya tentera USA mereka tak nak tentera Malbat ikut misi mereka. Kan ada satu cerita tu yang mereka punya apa tu? Ketua yang kan waktu mereka jumpa tu, ada ketua tu cakap setengah tentera Malbat tak nak tak ikut misi mereka tu. Mereka cuma nak kereta perisai mereka je, tapi bukan anggota Malbat. Tapi ada setengah je anggota Malbat yang ikut. Okay. Sampai daripada dekat Mogadishu, orang Somalia menyerang dan menembak kereta perisai tentera secara tiba-tiba dan tentera Pakistan berhenti kereta perisai kerana mengundurkan diri. Mereka rasa macam dah tak boleh nak go dah. Jadi lepas stop, lepas tu dua biji kereta perisai tentera Malbat telah meneruskan perjalanan mereka. Okay, ada sekumpulan kereta perisai tentera Amerika Syarikat dan Malaysia terperangkap di objektif A. Waktu tu kan ramai, kan banyak kereta perisai yang ikut kan. Lepas tu ada dua je kereta perisai, kereta kebal yang jalan dulu. Lepas tu, jadi mereka kan waktu yang tentera lain kan suruh mereka pandang kanan. Tapi tak boleh sebab terhalang. Jadi mereka pun pandang kiri. Bila pandang kiri kan kita sesat. Lepas tu, mereka terperangkap di objektif A kerana sesat dan semasa peperangan itu berlaku, tentera Amerika Syarikat dan tentera Malaysia mencari tentera yang sesat dan berjaya membantu selamatkan mereka serta pulang ke pangkalan Unisom. Kan ada tentera lain yang tersesat tu, yang mereka ke objektif B tu, mereka selamat tentera yang sesat di objektif A ni. Lepas tu, bila dah selesai peperangan tu, pegawai operasi Amerika Syarikat mengucapkan terima kasih kepada pasukan Malbat atas segala bantuan yang diberikan. Tentera Malbat telah membuat penghormatan ke atas kematian PDP Izzah kerana banyak berjasa kepada negara. Okey. Plot kerumitan bahagian 1, terdapat seorang tentera Amerika Syarikat terbakar semasa mengalihkan halangan untuk membelok ke kanan dan menyebabkan serangan daripada pengalas Somalia berlaku. Okey, contohnya di babak ni berlaku pertelingkahan antara tentera Malaysia dengan tentera Amerika Syarikat. Okey, tentera Amerika Syarikat masa mereka duduk dalam kereta kebal tu kan ada 3 orang je tentera Malaysia kita dalam tu. So tentera Amerika Syarikat ni dia rasa macam tak selamat di dalam tu sebab dekat luar kereta kebal kan bertubi-tubi tembak serangan kan. So Amerika Syarikat ni kata nak keluar macam agak-agak macam tu lah kan. So tentera Malaysia cakap tak boleh lah, jangan pentingkan diri apa semua tu. Tapi mereka tetap nak keluar and then
bila dah keluar, apa tu panggil, rupanya ramai nyawa Amerika Syarikat terkorban. Sebab dia tak tahu lagi dia keluar lagi bahaya macam tu. Okey, masa saya tu terdapat juga perumitan yang lain dalam filem ini. Contohnya peganas Somalia menggunakan seorang kanak-kanak pakatan, maksudnya kanak-kanak di Somalia juga untuk menghentikan perjalanan kereta kebal. Terdapat pertelingkahan antara PBT ISA dengan tentera Amerika Syarikat. Tentera Amerika Syarikat menyuruh PBT ISA membunuh seorang kanak-kanak yang menghalang perjalanan mereka. Tetapi PBT ISA tidak membunuh orang tersebut. Dia mendapat arahan daripada pihak atasan cuma untuk menakutkan kanak-kanak itu dengan mengacukan senapan kepada kanak itu dan kanak itu terus pergi. Seterusnya, plot perumita bahagian 2. Perumita seterusnya mempunyai bawah-bawah iaitu sekumpulan tentera Amerika Syarikat terperangkap di lokasi Naas 2. Naas 2 tu dalam objektif A. Lieutenant Ismail bersama-sama pasukannya sebanyak 5 kereta kebal pergi membantu tentera Amerika Syarikat dengan mengikut jalan helikopter tunjukkan. Mereka ada 7 kereta kebal tu, tapi sebabkan 2 sesat, tinggallah 5. Lepas tu mereka pergi tu dengan mengikut jalan helikopter ke atas, helikopter tunjukkan ke atas. Lepas tu Lieutenant Ismail memberi arahan kepada semua kereta kebal untuk kepung di jalan hadapan supaya pengganas Somalia tidak dapat serang. So mereka dah ada rancangan untuk kepung dan mereka parking kereta kebal tu lepas tu selepas itu Lieutenant Ismail dan pasukannya berjaya menjumpai tentera Amerika Syarikat. Tentera Amerika Syarikat mengucapkan terima kasih kepada tentera Malaysia sebab semasa mereka nak perang tu, tentera Amerika tu nampak yang tentera Malaysia ni datang untuk selamatkan mereka. Lepas tu dia tanyalah, dia tanya dari mana, siapa tu? Lepas tu cakap tentera Malaysia. Lepas tu dia cakap, oh okay, thank you, dia cakap macam tu lah. Lepas tu semasa Lieutenant Ismail dan pasukannya pergi menyelamatkan yang terperangkap tu, mereka memang diserang oleh pengganas Somalia bertubi-tubi. Akhirnya Lieutenant memberi arahan untuk membahagikan yang telah cedera itu masuk ke dalam satu kereta kebal dan yang masih boleh berjalan dan selamat tu pergi berjalan untuk mencari tempat yang selamat. Perumitan terakhir, semasa memasuki ke objek 2 yang dipimpin oleh Lieutenant Mustafa, ketiga-tiga kereta kebal telah diserang bertalu-talu. Yang seterusnya ni, mereka pergi ke objektif kedua pula. Lepas tu, mereka kena serang dengan pengganas lah. Hal ini menyebabkan pertelingkahan antara tentera Amerika Syarikat dengan tentera Malaysia ni lah. Disebabkan seorang di atas gunung itu. Tentera Amerika Syarikat merasakan tidak selamat untuk berada di dalam kereta kebal. Akan tetapi Lieutenant Mustafa mempunyai pendirian yang teguh untuk meneruskan perjalanan dan akhirnya dibantu oleh helikopter Amerika Syarikat. Okey, semua dah tengokkan cerita Malbat ni kan? Okey, part saya adalah plot climax. Okey, tadi kita dah dengar first yang point mereka nak datang sini ni, mereka nak selamatkan orang kan, nak selamatkan Amerika Syarikat. So, plan asal mereka ada satu plan. Plan mereka tu masuk laluan tu, keluar laluan tu. So, kalau mereka salah masuk laluan lain, mereka akan terperangkap macam 2 kereta kebal yang Malaysia punya yang tadi tu. Okey, lepas tu pada peringkat climax ni, mereka ada climax tu kan dia macam masalah yang berlaku dalam cerita ni. Dia menunjukkan beberapa askar juga menghadapi masalah agama kerana orang yang mereka lawan adalah orang Islam dan mereka tidak mahu dilihat sebahagian daripada tentera orang kulit putih sebab orang Somalia ni mereka beranggapan yang orang Malaysia yang kita main tolong mereka ni adalah orang jahat, pengganas juga macam tu. So orang Malaysia ni tak maulah beranggapan macam tu. So dia ada masalah kat situ. Dan selain seterusnya, selain itu terdapat peringkat
climax yang paling rumit, iaitu waktu mereka tu sesat kan, yang kereta dua kereta pula, kereta kebal dua yang sesat tu kan, mereka dah berpisah dengan grup satu lagi kan. So mereka ni macam, tapi waktu tu mereka pergi Shazzy Sam kan, dia yang mengetuai yang sesat tu. So dia bawa kumpulan ni sekali dengan tentera AS. Ada beberapa orang ikut dia orang pergi rumah Abdel. Dia minta tolong Abdel tu tunjuk jalan keluar untuk mereka semua. So waktu dalam rumah Abdel tu ada masalah, tentera AS ajukan pistol dekat Abdel tu. Dia cakap enemy. Maksudnya masa dia cakap Abdel ni maksudnya macam dia orang jahat lah, macam tu. Dia tak percaya kat Abdel tu sebab dia takut Abdel tu bawa dia nak bunuh dia orang semua lah, maksud dia macam tu. So Shazzy Sam ni sebab dia kenal Abdel tu, so dia meleraikan perumitan tu, dia meleraikan masalah tu. Macam tu lah. Lepas tu Ramli tu Shazzy Sam lah. Shazzy Sam tu cakap dekat dia orang tu, yang cakap Abdel ni dia orang Somalia yang nak tolong mereka ni, tentera-tentera ni, untuk selamatkan tentera AS yang terperangkap kat dalam bangunan tu. Itulah perumitan dekat plot climax. Okay, seterusnya. Okay, kita dah dengar plot, permulaan, kembangan, climax, lepas tu dengan perumitan. So mestilah akan ada peleraian. Okay, dekat plot peleraian ni, dia satu misi je. Misi dia selamatkan tentera Malaysia dengan tentera Amerika Syarikat yang sesat, iaitu Lieutenant Corporal Ramli dengan dia punya grup tu lah yang sesat, yang kita boleh dengar dekat plot perumitan tadi tu. Jadi kan sesat kan, the tank tu sesat. So jadi diorang bila diorang sesat, diorang ada dekat satu kawasan di mana kawasan tu dikelilingi oleh pengganas Somalia daripada atas punggung, daripada luar rumah. So jadi pengganas Somalia tu dia tunggu masa sahaja untuk menembak tentera-tentera kita dan tentera Amerika Syarikat. Jadi mereka membuat satu kubu untuk sebagai tanda menyelamatkan diri sebab dia punya senjata api dah kehabisan peluru. Jadi apa yang diorang boleh buat hanyalah tawakal dan berharap supaya ada pertolongan yang datang. Lepas tu Shazzy Sam ni dia dapat satu idea untuk keluarkan satu isyarat merah melalui udara. Tapi tentera Amerika Syarikat dia macam jangan keluarkan sebab nanti semua orang pengganas akan tahu kita ada kat mana. Tapi masalahnya pengganas dah tahu sebab pengganas duduk atas punggung, dia intip. So diorang ada sniper, diorang boleh tengok gerakan kita kan. Lagi satu, dia punya tempat tu tempat diorang. So diorang tahu selok belok dia. Jadi Shazzy Sam terpaksa keluarkan isyarat merah. Lepas tu helikopter dan tentera-tentera yang lain yang sedang menuju ke objektif keluar, dia telah berjaya melihat dan diorang berjaya diselamatkan. Jadi keseluruhan tentera Malbat dan Amerika Syarikat telah berjaya walaupun ada yang terkorban dan cedera. Seterusnya ini adalah cabang falsafah yang kami pilih. Kami pilih cabang falsafah epistemologi. Okey. Apa itu epistemologi? Okey, epistemologi ni dia bermaksud kajian mengenai ilmu atau teori pengetahuan yang benar berasal daripada bahasa Yunani iaitu episteme dan logos. Okey, episteme ni dia bermaksud pengetahuan atau kebenaran, logos bermaksud ilmu atau teori. Okey, contoh dia epistemologi ni dia macam berkait dengan kita juga. Dia macam ilmu pengetahuan, benda tu daripada kita, dari dalam diri kita. Macam mana kita ambil perkara tu
macam mana kita ambil perkawan tu untuk kita pelajari. Contoh kalau macam kita gunakan berguru ke, kita bertanya orang ke, ataupun macam itulah epistemologi dia, ilmu dia yang macam mana kita cari benda tu untuk kehidupan seharian kita. Hari-hari kita perlukan ilmu, betul tak? Sebab itulah kita datang sambung degree, sambung diploma. So dia macam macam itulah epistemologi. Seterusnya, teori of knowledge. Bagaimana untuk seseorang manusia itu menimba ilmu. Seseorang itu berulang mengetahui apakah ilmu pengetahuan, apakah sifat ilmu, apakah syarat-syarat yang boleh dijadikan sesuatu itu sebagai ilmu yang sahih. Last sekali, apakah batasan-batasan sesuatu ilmu. Okey, seterusnya epistemologi ni dia ada 3 asas utama ilmu. Yang pertama, kepercayaan, kebenaran, bukti atau justifikasi. Kepercayaan ni kepercayaan tentang apa yang kita pegang. Contohnya kepercayaan agama kita. Okey, kebenaran ni apa yang kita percayai. Contoh dia teori, contoh kita buat teori atom ataupun kita masuk dalam fizik. Atom menjelaskan benda-benda yang bersifat jasad yang terdiri daripada zarah-zarah yang kecil. Maka kita harus percaya perkara tersebut dan kepercayaan itu adalah benar. Okey, yang ketiga, bukti dan justifikasi, iaitu kepercayaan tersebut mempunyai asas dan justifikasi yang betul. Seterusnya, Okey, epistemologi ni ada dua aliran utama, iaitu empirisme dengan rasionalisme. Okey. Empirisme ni fahaman yang menyatakan bahawa ilmu yang sahih menggunakan deria melihat, deria mendengar, rasa, cium dan sentuh. Ia juga digunakan untuk mengesan sesuatu ilmu dengan merujuk kepada pengalaman yang diperolehi daripada penggunaan deria. Sebagai contoh dia, macam mana kalau kita nak tahu dekat luar tu hujan ke tak? Jadi kalau nak tahu kebenaran dia, kita kenalah pergi dekat tingkap, tengoklah hujan ke tak. Itulah kebenaran dia. Okey. Kalau untuk rasionalisme merupakan satu fahaman mengenai teori ilmu menyatakan bahawa ilmu juga daripada penggunaan akal yang rasional. Akal fikiran menjadi asas kepada fahaman rasionalisme. Contohnya, kalau kita masukkan sudu tu dekat dalam air, yang dalam air tu, kita akan tengok sudu tu bengkok. Padahal kalau kita angkat tak bengkok pun. Betul dia. Okey, untuk sumber perolehan ilmu menurut Nicholas pada tahun 1971, iaitu pengetahuan wahyu, pengetahuan intuitif atau diperolehi melalui gerak hati, pengetahuan rasional atau logikal, pengetahuan yang bersumberkan autoriti yang merujuk kepada sesuatu kepakaran dalam sebuah bidang ilmu. Seterusnya, pesan epistemologi ada 4, iaitu yang pertama, dapat membantu seorang untuk mengetahui perkara yang ada dalam bidang. Yang seterusnya, dapat membantu memahami cara dan arah manusia berfikir. Seterusnya, dapat mempengaruhi peradaban manusia, dapat mendorong manusia untuk berfikir dan mencipta sesuatu yang baru. Okey. Okey, kaitan filem dengan cabang falsafah yang arahan tak arahan. Kaitan antara memberi arahan dan epistemologi terletak pada cara watak untuk memahami dan menyampaikan pengetahuan serta bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Sebagai contoh, pihak atasan Angkatan Tentera Malaysia memberikan arahan kepada tentera yang berkhidmat di dalam Malbat untuk menyelesaikan misi. Hal ini kerana ia dapat mengkait antara empirisisme dengan arahan dengan mengesan sesuatu arahan menggunakan deria, iaitu pendengaran. Ketidakpastian pengetahuan merangkumi epistemologi. Sebagai contoh, pihak atasan juga tidak pasti sama ada misi bakaran itu merupakan misi selamat atau meragu nyawa. Seterusnya, keyword dia sudah sama. Kaitan antara peramal dan epistemologi melibatkan cara Lieutenant
Corporal Ramli memahami asas pengetahuan yang dapat digunakan untuk beramal. Epistemologi memberikan landasan untuk meramal sesuatu peristiwa atau keadaan di masa depan. Nombor 2, penggunaan epistemologi yang bersifat konstruktif melalui interaksi antara manusia melibatkan pemahaman terhadap persekitaran yang mempengaruhi perkembangan sesuatu peristiwa. Sebagai contoh, Lieutenant Corporal Ramli mengatakan kepada tentera Amerika Syarikat supaya tidak keluar daripada kereta kebal disebabkan berkemungkinan pengganas Somalia akan menyerang hendak daripada bumbung, tetapi tentera Amerika Syarikat berdegil dan mereka tetap keluar daripada kereta kebal dan ditembak oleh pengganas Somalia. Yang ketiga terakhir iaitu kaitan antara agama dan epistemologi semasa peperangan mempunyai beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Oleh itu, dia memberi kaitan kepada seseorang untuk memahami dan bertindak semasa konflik ini berlaku. Justifikasi peperangan di dalam konteks agama memerlukan landasan untuk membenarkan seorang terlibat dalam peperangan. Terdapat pandangan bahawa suatu perang dianggap sebagai perjuangan suci atau diperintahkan oleh Tuhan yang mempengaruhi cara seseorang yang terlibat dalam konflik ini. Yang sebagai contohnya, tentera Malaysia mendapat kecaman kerana bergabung dengan tentera Amerika Syarikat untuk melawan pengganas di Somalia. Hal ini mengatakan bahawa Malaysia merupakan negara Islam sama juga dengan Somalia, tapi kenapa mereka bergabung dengan tentera Amerika Syarikat? Lepas tu, oleh itu ia memberikan pandangan yang negatif kepada masyarakat Malaysia kerana orang Somalia berfikiran Malaysia mengkhianati agama Islam. Okey, seterusnya kita terus bagi kepada justifikasi filem terhadap isu semasa. Yang pertama, filem ini dapat meningkatkan semangat patriotik perjuangan askar Malbat untuk menyelamatkan askar-askar Amerika Syarikat yang mana beberapa okey, di mana okey, jadi isu semasa yang kita boleh kaitkan antara filem ni dengan isu semasa sekarang adalah kita dapat kaitkan dengan peperangan di Palestin, iaitu antara tentera Hamas dengan tentera Israel. Tentera Hamas mempunyai tujuan untuk berperang, iaitu mempertahankan tanah air mereka daripada dijajah oleh Israel. Walaupun ramai tentera dan orang awam yang berkorban, ia bukanlah penghalang untuk bekerjasama mempertahankan tanah air mereka. Okey. Okey, isu semasa saya adalah pemahaman terhadap peranan Malaysia dalam kesejahteraan dunia. Okey, isu semasa sekarang yang relate dengan dalam cerita ni kan. Pasal tu apa? Pasal orang Rohingya yang masuk dalam negara kita. negara Malaysia. Kes tu maksudnya macam orang Rohingya kan duk datang dalam kita punya negara, so dia akan ambil ataupun rampas hak asasi kemanusiaan kita. So dari sini, dari kisah ni, orang Malaysia kena buka mulut, kena pertahankan hak asasi masing-masing bagi kita dekat PBB tu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Lepas tu satu lagi pasal kes Syria. Orang Syria kan tak ada makan, tak cukup apa semua. Dia relate dengan kisah ni. So negara kita ni hantar tentera untuk bantu. Macam tu lah. Okey, itu semasa saya plan kerjasama antarabangsa. Okey, yang dapat dikaitkan pada tahun 2022, Malaysia dan Turki bakal menjalin kerjasama untuk membentuk gerakan bagi menangani isu Islamofobi di peringkat antarabangsa. Lepas tu, Malaysia dan Turki juga memperkuatkan lagi kerjasama melalui perkongsian teknologi. Turki juga bersedia meneruskan bidang kerjasama baharu dengan Malaysia dalam industri pertahanan melalui penyertaannya dalam pameran perkhidmatan pertahanan Asia dan pameran keselamatan kebangsaan Asia 2022. Sekian. Tak boleh lagi. Seterusnya adalah tentera Malaysia yang berbangsa dia tidak. Jika kita hayati filem ni, jelas menyatakan tentera Malaysia digital dan strategi yang kukuh dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
perlu ada, sebab tu dah perlu ada politik dalam setiap negara. Macam tu. Okey, Sadat. Lepas tu cerita ni dia bukan untuk tayangan seronok-seronok. Maksudnya kita tengok tu kita rasa macam takut-takut, tapi dia bagi impak yang besar untuk negara,